nature's beauty dazzle them I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, kita diberikan pertemuan pada malam ini dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan kita diberikan peluang untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan pelbagai nikmat, kurniaan yang tak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang beriman kepada Allah serta kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin bertanya, apa khabar para jemaah sekalian yang mana saya rindui dan saya kasihi dan saya hormati? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita diberikan peluang pada malam ini untuk terus bersama-sama sekali lagi dalam ruangan online ataupun kuliah online kita, anjuran daripada Office of Imam Masjid Al-Istiqamah. Alhamdulillah, pada minggu yang kelima ini, dia agak berbeza sedikit kebiasaannya daripada minggu pertama dan minggu yang ketiga, yang mana tempat ataupun diri saya akan berkongsi akan sebuah hadis daripada kitab karangan Imam An-Nawawi daripada hadis 40. Tapi Alhamdulillah, malam ini saya ingin berkongsi berkenaan perkara yang lain daripada kitab Penawar Duka Pengubat Sengsara daripada Samahatul Mufti Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Saya dipanggil untuk membaca kitab ini daripada tajuk yang pertama mengenai Penawar Duka Pengubat Sengsara. Apabila kita mengatakan kita dalam kehidupan, pasti kita tidak akan lari dengan ujian. Bila kita berada dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan lari dengan ujian. Ujian yang bagaimana? Sama ada ujian dalam kehidupan, ujian dalam kesusahan, keperitan, kezaliman, keresahan maupun kesedihan dan segala rupa paras penderitaan. Kita akan bertanya, adakah penawarnya? Adakah jalan keluarnya? Ada tak huraiannya? Itu yang sering kita katakan. Yang mana sebahagian ujian kita perlu akur dengan akal kita sendiri. Yang mana kadang-kala akal kita ini mungkin mengatakan setiap ujian ni mesti tidak ada huraiannya. Setiap permasalahan ni mesti tidak ada jalan keluar dan sebagainya. Pasti ia menjadi kegelapan dalam kehidupan kita.
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dalam kitab ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik yang menciptakan kita selaku Tuhan semesta alam. Tuhan yang menjadikan kita setiap makhluk-makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah daripada lapisan mana, daripada apa jua sekalipun yang dijadikan, tetapi asalnya kita ni datang semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian, setiap keresahan, setiap keperitan, setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluar sekiranya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu meletakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita merasakan diri kita ini tidak ada daya dan upaya, tidak mempunyai kuasa yang sangat-sangat hebat. Semuanya pinjaman yang Allah pinjamkan kepada kita. Yang mana kita, macam tadi saya katakan tadi, mungkin daripada sudut pemikiran kita, kita tidak mampu untuk menghuraikan masalah kita, ujian kita, problem kita. Tetapi apabila kita bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah pasti akan membantu hamba-hambanya dalam keperitan, dalam segala permasalahan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perkara ini, ataupun bagaimana cara agar Allah yang maha segala-galanya, sama ada dia daripada sudut pertolongan dan sebagainya, bagaimana permasalahan itu boleh diberikan jalan keluar. Kita perlu sedar, antara penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mungkin diri kita ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan kesalahan. Dan setiap kita pula tidak terlepas daripada melakukan perkara tersebut. Sehebat mana pun, insan tetap insan. Manusia tetap manusia. Kita makhluk adalah tetap makhluk. Yang mana pasti akan terdedah dengan dosa, pasti akan terdedah dengan pelbagai perkara. Jika anggotanya mungkin dosanya daripada jiwa, daripada hati nuraninya dan pelbagai lagi, ia merupakan penghalang untuk kita mendapatkan keindahan ataupun cahaya untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita meminta ataupun mengharapkan pengampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Soalan di sini mengatakan, apakah penawar yang menerangi jalan agar doa itu sampai kepada Allah dengan pantas dan mustajab? Jawapannya adalah dengan kita melaksanakan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah dengan tulus, dengan jujur dan luhur dan khusyuk, dengan penuh tawadu. Itulah penawar yang sebaik-baik penawar. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Dan hendaklah kamu meminta ampun
kepada Allah, yakni kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubat kepada Allah supaya Allah memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia. Itu adalah janji yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan perkenankan. Yang mana kita mempunyai duka, kita mempunyai sengsara, kita mempunyai pelbagai kesukaran dalam kehidupan kita. Dan janganlah kita susah ataupun berat untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rintihkan hasrat kita agar kita punya rintihan itu benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bantuan daripada Allah, mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bersama permohonan itu pelbagai kebaikan yang lain. Di sini tak semestinya kita minta sesuatu pasti akan diperkenankan perkara yang kita minta itu. Mungkin Allah gantikan. Mungkin Allah akan tukarkan apa permintaan kita kepada perkara yang lebih baik dalam sangkaan kita, dalam kita punya luar jangkaan kita. Daripada luar jangkaan kita. Mungkin sangkaan kita perkara yang kita minta itu baik, tetapi di sisi Allah mungkin kurang baik. Takut kita menjadi riak, takut kita menjadi sombong, bongkak dan sebagainya. Jadi Allah ubahkan permintaan kita kepada perkara yang lebih baik. Kita nak kena sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikeluarkan dari kesempitan hidup, diberikan kurnia rezeki, sama ada rezeki daripada sudut wang, anak dan pelbagainya. Inilah kebahagiaan limpahan yang sangat-sangat kita rasakan penuh dengan keseronokan, penuh dengan kebahagiaan. Janji Allah dalam Al-Quran, seperti yang tadi dikatakan, bukan janji yang diadakan oleh setengah buku doa atau bicara tokoh-tokoh agama yang ada kala mengada-adakan pelbagai doa, yakni sendiran berhad, mereka yang entah dari mana dikutipnya. Tidak. Jaminan Allah Subhanahu wa taala hendaklah seperti yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Nuh ayat yang ke-9 hingga yang ke-12. Kita perhatikan ayat ini. Ayat yang mana itu janji Allah pasti akan diberikan kepada kita. Ayatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Dalam maksud daripada firman yang baru saja dibacakan adalah, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Allah akan menghantarkan langit yang mencurah-curah hujan kepada kamu. Dan Allah akan memberi kepada kamu banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan Allah akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai. Surah Al-Hud ayat yang ke-9 hingga yang ke-12. Inilah janji Allah diberikan kepada sesiapa yang beristighfar dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan dalam jiwanya.
yang mana diajarkan daripada lisan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana Allah berjanji untuk menurunkan hujan rahmatnya, dibanyakkan rezeki dan anak, serta diberikan harta yang berharga dan subur. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita mempunyai kesusahan, keresahan, kepayahan dan kesulitan, kita beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu adalah anjuran yang dianjurkan oleh agama kita. Istighfar kepada Allah. Mungkin kita boleh mampu sekadar istighfar seperti yang kita lazimkan dalam selepas solat kita, dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tetapi jadikanlah ia sebagai satu perkara yang harian, yang mana luar daripada solat pun kita boleh mengungkapkannya. Tak kiralah di mana jua kita berada. Sama ada kita berada di dalam MRT, sama ada kita berada di dalam bas, sama ada kita sedang memandu, tak kiralah kenderaan, kereta, menunggang motosikal dan berbagainya. Kita ungkapkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita jadikan hubungan kita langsung terus kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ini tidak lari daripada salah dan kita ini tidak lari daripada melakukan kesilapan, sama ada sehari, sama ada seminit ataupun sesaat. Kita sering melaksanakan ataupun berada dalam lingkungan melaksanakan kesalahan dan kesilapan. Jadi seringlah kita ungkapkan perkataan ataupun kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam kitab ini juga mengatakan, dalam Misqat al-Masabih, ketika membahaskan hadis istighfar ini, diriwayatkan seorang datang kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Seorang itu datang untuk mengadu akan tanahnya yang tidak subur. Lalu Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, beristighfarlah. Kemudian datang orang yang lain mengadu mengenai tentang kemiskinan. Lalu jawapan daripada Imam Hasan al-Basri rahimahullah juga, beristighfarlah. Kemudian datang yang lain juga meminta doa agar dikurniakan rezeki seorang anak. Lalu jawapan yang sama diberikan oleh Imam Hasan al-Basri kepada orang yang ketiga itu adalah, beristighfarlah. Kemudian datang juga orang yang mengadu tentang kebunnya yang sedang kekeringan. Lalu diberitahu juga orang yang keempat untuk melaksanakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh sebahagian orang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, kenapa setiap orang yang datang dengan pelbagai masalah ataupun pelbagai kesulitan ataupun pelbagai dugaan, dan jawapan kamu adalah sama? Jawapannya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Hasan al-Basri mengatakan, ini bukan daripada pendapatku. Ini bukan datang daripada dia. Dia bukan datang tiba-tiba orang datang, dia dapat ilham ke, dapat orang kata dapat satu orang kata bisikan dan sebagainya. Jadi dia mengatakan ini bukan daripada diri dia sendiri, tapi inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di atas lisan Nabi Nuh
alaihi salatu wassalam, seperti yang tadi saya kongsikan pada awalnya. Lalu dia membacakan ayat yang dibacakan dalam surah Nur ayat yang ke-9 hingga ke-12. Maksudnya di sini, dalam apa jua yang kita hadapi di muka bumi ini, tak kira apa jua masalah, tak kira apa jua rintangan, tak kira apa jua dugaan, kuncinya hendaklah kita kembali semula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita mengatakan yang kita ini banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya. Jadi, hendak kita menyucikan diri kita semula dengan kita kembali semula kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah juga menjamin bahawa Allah tidak akan mengazabkan insan di dunia ataupun di hari akhirat jika insan itu benar-benar kembali semula ataupun beristighfar kepada Allah semula. Hambatan dan ketakutan terhadap dosa dan dapat dibenting oleh istighfar yang ikhlas. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedang engkau, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada antara mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Inilah janji Allah. Mustahil Allah akan mendustakan akan janji-janjinya. Jadi kewujudan Nabi SAW serta kewujudan istighfar menghalang kita daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi SAW melaksanakan ataupun mengamalkan terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak mempunyai sedikit pun dosa daripada dulu sampailah dia menjadi Nabi, sampailah ketika kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sering mengungkapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebanyak-banyak melaksanakan istighfar pasti akan selamatkan daripada derita dosa kita. Yang kita ini ditakut ditimpa bala, bencana dan sebagainya. Jadi perbanyakkanlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin menambahkan kekuatan dalam kehidupan kita seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya di dalam surah Hud ayat yang ke-52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yuzidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kata Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian taubatlah kepadanya, supaya Allah menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat, serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dengan tambahan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan bantuan daripada Allah, kita mendapat kekuatan dalam menelusuri permufasiran di dunia yang fana ini. Allah akan berikan kita kelebihan, akan dikurniakan kita kekuatan yang luar jangkaan kita. Kerana kita mengharapkan pengampunan, kita mengharapkan pergantungan kita sekadar semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita juga boleh amalkan satu zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini mungkin kita biasa dengarnya, seperti yang akan dikongsikan. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi,
tarfata aini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmat-Mu aku memohon bantuan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan kau tinggalkan aku untuk diriku walau sekelip mata. Maksudnya ini zikir ataupun doa yang boleh kita amalkan selain daripada kita melafazkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, pernah menceritakan bagaimana beliau apabila menghadapi masalah, beliau akan beristighfar sehingga 1000 kali ataupun lebih daripada itu. Di mana saja beliau berada, tak kiralah di mana beliau berada, sama ada di masjid, di pasar maupun di pusat pengajian, sehinggalah beliau dapati Allah lapangkan dadanya dan tunaikan hajatnya. So ini daripada amalan yang pernah diamalkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bukan satu kali beliau amalkan, tetapi 1000 ataupun lebih daripada itu. Beliau lafazkan ungkapan istighfar kepada Allah. Sampailah beliau merasakan ketenangan yang masalahnya akan dihuraikan ataupun telah dapat dihuraikan. Itulah pergantungan yang sebenar-benar kita perlu ada dalam kehidupan kita. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyakkan istighfar kerana ia adalah penawar. Dan istighfar adalah penyembuh derita jiwa seorang hamba. Ia membawa kurnia Allah Subhanahu wa taala yang disangka dan tidak disangka-sangka. Maka datanglah rezeki, kebahagiaan dan pertolongan. Ayuh kita hiasilah kepahitan hidup dengan kita istighfar kepada Allah. Nescaya kita akan merasai kemanisan dan kelazatan berada di persada alam yang sementara ini. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Peranan yang penting, sangat-sangat besar, yang mana kita ini diminta ataupun disuruh untuk kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ini sama-sama kita dapat ambil sedikit kebaikannya, dan mudah-mudahan kita dapat juga kongsikan bersama dengan teman-teman kita, ahli keluarga kita, sahabat andai kita. Kita boleh kongsikan kebaikan ini, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya, yang mana kita tak lari daripada melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya. Ayolah kita rebut peluang selagi mana peluang itu masih ada dalam diri ini, dengan kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah kita dengan istighfar kepada Allah. Sebelum kita akhiri, ayuh kita ambil peluang untuk sama-sama kita mengungkap istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi pada malam ini kuliah dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah, jika diberikan kesempatan, panjang usia kita, panjang umur kita, diberi kurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله 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 الله